kemungkinan juga nombor 2. Seri Gading bang. Ini perlu kita selesaikan. Ya silakan. Terima kasih Tun Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Marang. Saya mengikuti ucapan Yang Berhormat daripada awal. Sesungguhnya memang sumbangan Islam kepada keilmuan, ketemadunan, kemajuan dan pembangunan manusia itu memang tidak boleh dinafikan. Dan Islam memang mengamalkan kesederhanaan. Cuma saya nak tanya Yang Berhormat, dalam PAS pun sebenarnya berlaku pihak yang melampau, antaranya kerana memegang amanat Haji Hadi, sehingga berlaku ketaksupan yang menolak kebenaran yang hakiki tetapi menegakkan kebenaran yang beralaskan politik. Nah, ini berlaku di kalangan PAS. Akhlak yang mulia sebenarnya di kalangan ahli-ahli PAS tidak diamalkan dengan sesungguhnya. Dan cakap dalil umpamanya seperti hudud. Yang Berhormat sini kata ialah 0.0001%. Tetapi apabila waktu Wan Mokhtar menjadi Menteri Besar Terengganu, perkara ini menjadi satu momokkan yang dibuat oleh Yang Berhormat sendiri. Tetapi apabila sudah berkuasa, tiba-tiba hudud ialah 0.0001. Ini soal satu lagi, soal kenapa Kerajaan Terengganu menyalin enactment yang diwartakan di wilayah persekutuan. Soal demokrasi, bukan soal demokrasi ini boleh menghalalkan PAS untuk menombangkan kerajaan dengan cara kekerasan, dan banyak lagi sebenarnya cerita-cerita yang menyimpang daripada kebenaran yang sebenarnya cuba disembunyikan oleh Yang Berhormat dalam ucapan mengutuk UMNO dan kerajaan kerana nak menyembunyikan tembelang yang sebenarnya yang berlaku di kerajaan PAS hari ini. Yang sebenarnya rakyat di Terengganu sedang menunggu-nunggu saja peluang untuk menombangkan kerajaan PAS, kerana sebenarnya kerajaan PAS lain yang dicakap, lain yang dibuat. Tuan Yang Bertua, yang pertama terima kasih bagi peluang masa, insya-Allah. Masa kecederaan. Yang pertama kena amanah, saya mengucap terima kasih kepada Kementerian Penerangan yang telah menyediakan petikan ucapan saya. Walaupun itu hanya beberapa patah daripada ucapan 1 jam lebih. Dan saya tidak diberi peluang untuk menghurai. Dalam televisyen, dalam radio. Tak diberi peluang untuk menghurai. Sepatutnya diberi peluang juga saya untuk menjawab. Tapi tak diberi peluang untuk menjawab. Oleh kerana itu saya telah menyediakan sebuah buku. InsyaAllah Yang Berhormat boleh dapat buku itu. Sedang dicetak sekarang ini. Untuk menghuraikan perkataan-perkataan yang disebut. Yang telah ditalah tafsirkan. Yang kedua, Yang Berhormat mengatakan dalam PAS ada pelampau, golongan kafir, mengkafir dan seumpamanya. Kita tidak benarkan perkara ini wujud dalam PAS. Apa yang ada ialah kita menerangkan batas-batas iman dan kufur. Menerangkan perkara dasar. Tidak menuding jari kepada sianu dan ben sianu. Mereka yang melampau ini sama ada dia dipecat daripada PAS ataupun dia keluar daripada PAS. Apa yang menjadi masalah? Barangan yang telah dibuang oleh PAS ini telah dikitar semula oleh UMNO. Telah dikitar semula oleh UMNO untuk digunakan bagi menyerang PAS. Ini menjadi masalah. Kami kenal mereka itu semua. Dan inilah perkara yang berlakunya. Kemudian persoalan yang berikut. Yang Muhammad dah cukup Yang Muhammad. Ya, terima kasih. Minta golong ya. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Saya mengharapkan supaya apa yang saya terangkan ini menjadi contoh dan tuladan. Kalau pusat rasa malu nak ikut, tak sebutlah. Bukan kerana ikut Terengganu Kelantan. Cuti 2 hari seminggu, cuti bersalin nak 90 hari, beri kepada suami. Itu ikutlah. Tak apa, tak sebut Terengganu Kelantan. Bahkan kita juga mengikut apa yang dibuat oleh kerajaan pusat. Antaranya pelarasan gaji 10%. Ini kita ikut. Bahkan saya dipahamkan negeri Kelantan bayar 10% lebih dahulu daripada kerajaan pusat. Apa yang Berhormat sebut kita tiru daripada wilayah persekutuan, sebenarnya perkara enactment ini ada perkara dasar. Perkara dasar ni perkara sama saja mana-mana negeri. Sebenarnya Kelantan mendahului wilayah persekutuan. Telah diluluskan enactment itu oleh negeri Kelantan, kemudian dia ikuti wilayah persekutuan. Saya tak kata pun wilayah tiru Kelantan, saya tak sebut. Ini perkara biasa.
Ya. Kepada mereka yang mengkaji undang-undang, tahulah ini perkara biasa, Tuan Pertua. Ya, cukup Yang Masya. Saya rasa terima kasih Tun, terima kasih sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Kita untuk meneruskan pemerintahan secara demokrasi. Dalam sistem demokrasi, semua kita tahu bahawa untuk mendapat kuasa, prosesnya melalui pilihan rakyat. Bila diadakan pilihan raya, parti mana yang dipilih menang dan tubuh kerajaan. Yang kalah bersabar dan terus bekerja untuk mendapat kuasa pada masa yang akan datang. Parti-parti yang bertanding pula mestilah influence rakyat, iaitu menjalankan propaganda, menerangkan dasar parti mereka, perjuangan parti mereka, di samping menerangkan kesilapan parti lawan. Ini adalah biasa dalam proses demokrasi. Dalam proses demokrasi juga kita bersedia untuk menerima kekalahan. Kami daripada PAS misalnya tidak pernah menang di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan kami tidak pernah merajuk daripada menyertai demokrasi, saluran demokrasi untuk mendapatkan kuasa. Oleh itu rakyat diberi peluang untuk mendengar maklumat-maklumat daripada parti-parti yang nak bertanding. Saluran maklumat yang ada ialah melalui akhbar. Kepada parti yang tidak memerintah, akhbar adalah terhad. Radio dan TV sudah tentu tidak dapat liputan. Yang ada kepada mereka hanyalah majlis penerangan, iaitu ceramah. Kalau ceramah pun disekat, artinya demokrasi seolah-olah tidak ada. Biarlah BN memerintah terus sampai bila-bila. Sebab tak perlu lagi ada pilihan raya bila parti-parti tidak dapat menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Kita nak bertanding pilihan raya, kita menolak cara angkat senjata. Kita menolak cara jalan raya. Bila kita nak bertanding pilihan raya, rakyat mesti dapat maklumat untuk mereka memilih parti mana yang mereka mau. Selepas tahun 99, kita lihat usaha untuk menyekat aliran maklumat begitu ketara sekali dijalankan oleh parti yang memerintah. Sekatan ceramah yang tidak diisytiharkan. Akhirnya berlakulah berbagai-bagai peristiwa. Terlepas berlaku berbagai peristiwa, barulah Menteri Dalam Negeri mengatakan bahawa boleh berceramah di markas. Sebelum Menteri Dalam Negeri mengatakan boleh, saya telah bermandikan gas dan air asid berkali-kali di markas-markas PAS. Saya sendiri ditangkap di markas PAS, di Pongsu Seribu Kepala Batas, ditangkap di Kupang, di dalam markas PAS, dan diheret saya seperti pendatang Vietnam, tanpa berkasut dan sebagainya, pergi ke balai polis dan dijemur. Muhammad, kita matangan. Dijemur, kejap saya. Tengah embun hingga ke subuh. Sebagai ahli parlimen mungkin yang Muhammad lain mengatakan, ini pemenang pembangkang, ini giliran pembangkang, tapi saya ahli parlimen. Bersama dengan Adun di Gari, ceramah dalam markas. Kemudian begitulah juga di tempat-tempat yang lain, di Kepong, berceramah dalam markas. Jadi sebelum Menteri Dalam Negeri membuat kenyataan, aku terseksa. Terpaksa naik tangga, balai polis, mahkamah dan sebagainya. Kerana berceramah di dalam markas. Saya sendiri sudah 3 penggal berada dalam parlimen ini, membuat undang-undang di sini. Takkan saya tidak tahu undang-undang? Saya tahu undang-undang. Kalau buat perhimpunan di tengah jalan raya, depan kedutaan Amerika, kita berunding dengan pihak polis. Berapa lama dia izin? Kalau sejam, sejamlah. Sebab kita tahu itu perlu permit. Berceramah dalam markas tak perlu permit, tetapi dikepung, digas, disepak, ditendang orang awam dalam markas. Anak-anak kecil yang pengsan dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kadang-kala rakyat jelata menganggap
Nak jatuhkan kerajaan tidak boleh melalui pilihan raya melainkan jalan raya. Ini yang berlaku di Filipina.